Baik, terima kasih kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini, kembali bersama Pian dan juga Hazwan untuk Warna Pagi di Radio IKIM. 20 tahun inspirasi info yang Islami. Dan seperti yang kita janjikan tadi, jom kita nak teruskan lagi segmen Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia untuk pagi ini ya. Kita nak cerita tentang bahagia berkorban. Dan tadi pun dalam topik pagi kita cerita tentang kewangan. Kita tak naklah terburu-buru dalam perbelanjaan. Daripada kita terburu-buru, baik kita korbankan biri-biri untuk raya korban ni, kan dapat pahala banyak. Jadi hari ni kita ada tajuk yang menarik, bahagia berkorban, bersama dua orang petugas ataupun ahli keluarga Islamic Relief Malaysia bersama kita pagi ini. Ya, kita nak bersama dengan pengurus bahagian program iaitu dan juga kita ada Nurul Zafirah Zahari yang merupakan pengurus bahagian penjanaan dana kedua-duanya dari Islamic Relief Malaysia. Kita ada Sis Baz dan Sis Zaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita berdua pagi ni, sister? Sehat ya? Semua okey Alhamdulillah, brothers. Brothers sihat ke? Baik, sihat juga. Alhamdulillah kat sini ya. Dan itulah kita pun dah hari ni dah 2 Zulhijjah. So dalam tempoh 10 hari ni, kita berada dalam 10 hari yang teristimewa lah dalam Zulhijjah, termasuk bila bercerita tentang berkorban, pengorbanan, lepas tu perayaan pun ya juga, dan keraian dan kesyukuran. Tapi mungkin kita nak cerita tentang macam mana ada antara saudara kita yang terkesan juga, yang nak rasa daging korban tu sekali setahun je lah, masa korban tu dah dapat rasa. Kan mungkin tahun ni Sis Baz nak mulakan dulu macam mana program Korban Islamic Relief Malaysia. Ya, silakan Sis Baz. Okey, terima kasih banyak Brother Pian, Brother Wan. Lama dah tak nampak. Alhamdulillah kita bertemu pagi ni online secara maya. So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So insyaAllah saya nak recap sikit pasal kita punya program korban untuk tahun lepas sebelum saya masuk kepada program tahun ni kan 2021. Saya just nak recap untuk tahun 2020, sebab yalah tahun 2020 kita dah start experience pandemic COVID kan. So memang this COVID punya isu, pandemic punya benda ni memang sangat berkesan lah kepada keluarga Islamic Relief as a whole. So tapi alhamdulillah untuk korban tahun lepas, saya nak kongsikan di sini, kita telah mendapat laporan bahawa korban pada tahun lepas kita telah berjaya salurkan kepada lebih 3 juta penduduk di 30 negara. Kita telah lakukan sebanyak 170,000 bahagian, lebih 170,000 bahagian lah untuk 3 juta, lebih 3 juta orang. So dari Malaysia, daripada Islamic Relief Malaysia sahaja, alhamdulillah kita dah salurkan sebanyak 2,015 bahagian, iaitu lebih kurang kita capai dalam lebih kurang 50,000 beneficiaries lah. Banyak daripada 3.7 juta tu, 50,000 beneficiary tu yang Islamic Relief Malaysia sahaja. Maknanya yang donor daripada Malaysia ni dah sampai kepada 50,000 orang dekat luar sana. Itu yang untuk tahun lepas. Kalau di luar negara, kalau di dalam Malaysia untuk tahun lepas, kita alhamdulillah kita dah buat korban di Sabah, di Keningau dengan sempurna. Kita dah buat korban untuk 3 ekor lembu, maknanya 21 bahagian. Dan kita telah berikan kepada lebih kurang 800 beneficiaries kat Sabah. Itu pada tahun lepas. Alhamdulillah. So walaupun kita tahu kan benda COVID ni kan, nak tak nak dia memang akan macam limit kita punya movement. Kita nak pergerakan, kita nak buat coordination apa kan. Lagi-lagi kita tahu yang korban ni dia satu program yang dia macam ni, dia mass, dia besar, and then dia kena buat dalam tempoh masa yang pendek. Dia ada tempoh kena buat kan implementation. So itu memang the big challenges lah actually untuk semua tim Islamic Relief. Saya percaya NGO lain pun macam tu juga. So alhamdulillah kami bisa lakukan. So untuk tahun ni insya-Allah di Malaysia kita akan buat insya-Allah, walaupun sekarang ni status PKP and kita punya kes COVID pun yelah kita nampak kes makin hari masih lagi sama kan. Tapi ya betul. Tapi kita cuba buat yang terbaik, dan insya-Allah tahun ni pun kita akan buat di Sabah juga, tapi di kawasan lain. InsyaAllah kita akan buat di beberapa kawasan di Kudat, Sandakan, Tamparuli, dan beberapa tempat lagi. InsyaAllah kita cuba nak reach lah dalam lebih 400 keluarga
Kita doakan agar dipermudahkanlah yang untuk di Malaysia ni, and then bukan Islamic Relief Malaysia saja yang akan lakukan, maknanya kami bekerjasama dengan local partners, sebab ialah bila kita tengok benda COVID ni macam kami pun susah nak bergerak, jadi kami kena buat koordinasi yang kiranya sinergi lah dengan orang-orang lain juga, sebab kami tak boleh nak turun ke Padang. Jadi ada beberapa limitation. Tapi alhamdulillah kita cuba. So kami harap orang kat luar sana doakan yang terbaik untuk korban di Malaysia. Dan korban di luar negara pula, korban di luar negara pula saya nak share sikit lah dia punya preparation untuk yang luar negara, sebab mesti orang dekat luar sana pun masih lagi ada yang tertanya kan, macam mana Islamic Relief ni boleh nak bagi kepada lebih 20 buah negara, dalam 30 buah negara kan, sebab macam mana cara kami bekerja, gerak kami bekerja. So untuk Islamic Relief ni, macam sebelum ni saya rasa rakan-rakan saya, even Sister Zaf pun pernah berkongsi kan, macam mana cara kami bekerja. Kami kumpulkan dana daripada donor yang bagi korban. Contohnya nak bagi korban untuk Palestin, untuk Yaman. Tapi bukan Islamic Relief kami ni yang turun ke sana. Tapi kami ada ahli keluarga. Ahli keluarga tu maknanya rangkaian pejabat lapangan kami. Maknanya staf kami di Yaman, di Palestin, dan di mana lagi, di negara-negara Afrika. Diorang yang sendiri akan lakukan benda tu. So kami ni hanya sebagai mediator. Kami orang tengah mengumpulkan dana, Islamic Relief Malaysia ni kumpulkan dana. So siapa yang berhajat untuk bagi korban di luar negara, kami akan salurkan, kami akan transfer. Maknanya funds akan ditransfer ke negara-negara yang kita dah nyatakan juga dalam kempen kami. Itu caranya. Cuma mungkin itu nanti kita cerita lebih lanjut lagi lah, sebab sekarang ni kan macam Isbah sebut tadi, dalam tempoh pandemik ni mesti agak sedikit terbatas atau terhad pergerakan kita, tapi tetap tidak memendekkan langkah kita untuk berbakti, berkorban. Sizah pula nak cerita macam mana? Setakat ni tadi Sizah dah kongsikan sedikit gambaran program untuk tahun ni. Sambutan macam mana pula tahun ni Sizah untuk program korban? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum DJ, terima kasih. Saya nak kongsikan secara ringkas. Jawapan yang paling ringkas saya boleh beri adalah sambutan sangat luar biasa. Luar biasa. Kenapa saya cakap macam ni? Kerana kita tahu dalam keadaan pandemik sekarang ni, ramai yang terjejas, ramai yang terkesan, terutama dari sudut pendapatan. Tapi dalam kesempitan kita, dalam kekurangan kita, kesukaran kita, kita masih lagi sempat memikirkan bagaimana untuk membantu orang-orang dekat luar sana. Bagaimana untuk membantu saudara-saudara kita dekat luar sana. Jadi dari penyertaan yang kita buka tahun ni melalui kempen rezeki korban, kita buka sebanyak 943 bahagian. Tapi alhamdulillah setakat malam tadi kita dapat update lebih daripada 1,200 sudah penyertaan yang kita dapat. Alhamdulillah, saya sangat terima kasih kepada semua dekat luar sana yang telah mendaftar dan juga mungkin bakal mendaftar selepas ni. Kita sangat-sangat alukanlah. Tapi untuk update semua, alhamdulillah daripada 6 kumpulan package yang kita buka, setakat ni kita masih buka untuk grup package E sahaja, yakni 1,200 untuk satu bahagian ataupun satu ekor lah, mengikut negara yang terlibat lah. Jadi kita ada di Syria, di Lebanon, di Indonesia, Afrika Selatan, Albania dan lain-lain. Jadi pada yang orang kata yang berhajat, yang telah berniat dan sebagainya, cepat-cepat rebut yang grup E ni, sebab kita hanya berbaki dalam 11 bahagian lagi. Dan kita akan tutup kita punya peluang penyertaan ni pada hari esok 13 Julai. Jadi cepat-cepat grab peluang ni. Dan kita ada juga sedekah korban kan, mungkin pada siapa yang mungkin tak berkemampuan, kita ada juga sedekah korban serendah RM10 dan kita akan gunakan juga sumbangan ini untuk projek-projek ataupun untuk pelaksanaan korban itu sendiri. Dan satu lagi yang menarik lah yang kita ada, selain daripada penyertaan korban, kita ada juga peluang kita buka untuk bantuan gift for orphans. Kita nak bantu anak-anak yatim ni di Gaza. Kita target di Gaza lah, lebih daripada 50 anak-anak yatim di Gaza. Kita nak bantu melalui package bantuan Hari Raya Aidil Adha ni. Kita nak bagi dia baju raya baru, kita nak bagi dia hadiah alat permainan ataupun makanan dan sebagainya. Jadi boleh grab peluang ni juga, boleh tengok di Lazada Islamic Relief Malaysia. So buka Lazada, search je, type je Islamic Relief Malaysia, insyaAllah akan nampak. InsyaAllah tu saja. Suruh pergi Lazada bukan suruh pergi shopping saja. Boleh shopping, betul. Ada masalah. Tapi kita juga ada platform, cara, saluran untuk anda membantu anak-anak kita khususnya di Gaza. Macam kita nak raikan mereka menerusi apa tadi? Gift for orphans.
Give for Orphans. Baik pergi saja ke media sosial Islamic Relief Malaysia sambil kita saksikan perkongsian kita hari ini. Kita nak berehat kejap, Sis Baz dan Sis Zaf. Kita akan kembali kejap lagi untuk cerita lebih lanjut lah, mungkin apa kesan, apa impak pada penerima manfaat bila diorang dapat sumbangan dari rakyat Malaysia khususnya, tambah-tambah lagi dekat-dekat nak raya haji ni kan. Jadi jangan keluar, terus bersama kami di menerusi suara kemanusiaan di IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Ya betul, masih lagi bertemankan Pia dan juga Hazwan untuk Warna Pagi, dan kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM. Kita ada cerita tentang bahagia berkorban, Sis Baz Zaf ataupun Sis Baz dan juga Sis Zaf masih lagi bersama kita pagi ini ya. Terima kasih dua-dua sisters kita pagi ni. Kita nak cerita tentang bahagia berkorban. Ada orang dia bahagia bila dapat membahagiakan orang lain. Inilah antara caranya yang juga turut ditawarkan oleh Islamic Relief Malaysia menerusi rezeki korban. Mungkin Sis Baz nak kongsikan macam mana dalam tempoh pandemik, tapi Alhamdulillah macam Sis Zaf kata tadi lah, sambutan tetap menggalakkan, memberangsangkan. Macam mana lagi cara kita nak bersama Islamic Relief Malaysia nak membantu? Maknanya untuk yang spesifik untuk korban brother So untuk korban. So saya just nak recap balik lah. Saya just nak berkongsi lagi lah tentang korban yang di international di luar negara. Sebab yang dalam Malaysia kita tahu, sebab bila kita dapat dana kita sendiri yang jalan kan. Tapi kalau di luar negara pula, orang pun tertanya macam mana dia orang buat sembelih, macam mana dia orang bagi daging tu dekat beneficiaries kita kan.
So kat sini and then kat sini saya nak beritahu memang kita punya peruntukan untuk satu keluarga di luar negara untuk terima daging korban ni adalah sebanyak 4 kilo untuk satu family. Bayangkan keluarga macam contoh dekat negara seperti South Sudan di Ethiopia yang diorang ada famine. Sekarang ni diorang sekarang ni dekat sana ada few countries yang sekarang ni tengah berlaku kebuluran famine. So IR as a whole sekarang ni cuba buat some global appeal untuk bantu yang famine country. Sebab kita tahu COVID is COVID punya matters, tapi COVID ni pun macam Sisi Zaf cakap tadi, dia affect kepada ekonomi. So ekonomi beneficiaries kita pun dekat negara pun terkesan. Jadi bayangkan beneficiaries kat negara macam ni diorang terima 4 kilogram daging yang untuk satu family, yang kita target satu family tu dalam lebih kurang 4 ke 5 orang. Kiranya dalam setahun tu diorang tak pernah dapat daging, tapi diorang dapat 4 kilo daging yang boleh tahan lebih kurang dalam seminggu. So rasanya macam benda tu sangat bermakna bagi beneficiaries kita. So insyaAllah tahun ni pun mereka akan terima lagi dalam 4 kilogram. So daging ni kita akan distribute sama ada fresh daging korban yang lepas dah kita sembelih kita bagi. Lagi satu dia punya cara tu dia panggil chill meat. Maknanya kita bekukan dia. Kita bekukan dia sebab ada beberapa kawasan yang kita tahu nak pergi dan dia ambil masa lama nak sampai. So kita kena make sure daging tu dalam kualiti yang bagus. So kita akan chillkan dia, dan bila nak hantar tu pun kita make sure lori yang kita pakai tu pun dia lori sejuk beku lah. Kira kita nak sampaikan kepada beneficiary kita supaya daging tu masih fresh. So dia ada dua cara dekat luar negara ni. Macam dekat kita kat Malaysia memang fresh korban lah, daging korban. Tapi dekat luar negara ni dia ada dua cara. So kita memang menitik beratkan lah, especially Islamic Relief kat luar negara memang menitik beratkan kualiti daging macam saya sebut tadi. Kita nak make sure dia fresh, and then supply chain daging tu tak terputus. Maknanya persediaan awal perlu dilakukan maknanya 4 bulan awal actually tim kami di sana dah plan. Maknanya mereka dah cari supplier yang sepatutnya livestock tu cukup ke tak. Kita nak local sourcing ke nak daripada local market, atau kita nak cari neighboring market main negara. Macam contoh, saya bagi contoh Jordan Jordan ni dia punya harga livestock dia mahal. Kebanyakan Middle East ni dia punya harga daging, harga lembu dekat apa semua mahal. So apa yang Islamic Relief kat sana buat apa yang kita cuba nak menghadapi cabaran ni, harga mahal ni, kita cuba cari neighboring countries macam Romania. Diorang buat slaughtering beli lembu dekat Romania. Yes, diorang buat kat Romania. Ni last year punya dah, diorang beli kat Romania. So diorang akan ship daging tersebut within dalam 1 hari, dan kita berjaya distribute benda tu. Maknanya bila diorang nak buat slaughtering kat Romania tu kena buat pada hari yang 10 Zulhijjah sampai 14 tu lah. 13. Minta maaf, 13, 4 hari tu, hari tasyrik tu. So kita akan shipping dan akan make sure Jordan punya team berjaya distribute. So itu antara salah satu method lah yang Islamic Relief gunakan di luar sana. So yes. So selain daripada COVID punya isu juga, macam tahun lepas ada beberapa negara yang delay implementation. Macam saya cakap sebab COVID, satu lagi disebabkan cuaca. Macam tahun lepas saya bagi contoh Nepal. Nepal dia experience monsoon, hujan. So kita terpaksa tangguh kita punya implementation. So memang ada a few factors lah yang menyebabkan implementation. Kita tak cakap lah benda tu perfect. Kan tadi saya cakap kita dah bagi 3.3 juta kan. Tapi tak adalah perfect. Tapi still ada halangan-halangan, tapi kita manage. Alhamdulillah manage, Islamic Relief manage untuk menghadapi benda itulah, dan kita ambil lesson learn. Yes, sama-sama. So itu bukan berkat doa donor jugalah kepada kita. Ya, betul. Mana dia bukan sebab dermawan kita ni bukan sekadar menyumbang, tapi dia mendoakan biar sampailah manfaat ni pada penerima manfaat. Kita tak boleh tang tu, kita bagi boleh tang ni kan. Kita ejah bagi sampai, yang penting kita membahagiakan satu sama lain. Sizah mungkin nak kongsikan bila cerita tentang bahagianya mereka menerima sumbangan atau bantuan daripada kita khususnya di Malaysia ni. Apa yang boleh kita kongsikan hari ni, respon daripada penerima manfaat? Okay, saya suka soalan ni sebab saya boleh bertanya semula. Sebab saya ingat last year, gitu. Saya last year saya tanya bila kali terakhir kita makan daging korban, betul tak? Tapi tahun ni saya tukar sikit soalan saya cakap bila orang datang kepada kita dan bagi kita something dengan sesuatu yang kita tak sangka-sangka, masa kita tak jangka kita akan dapat benda tu, happy tak kita? Tentu kita happy, betul tak? Kita pun duduk rumah, work from home kan, tiba-tiba ada orang datang bagi makanan ke, bagi hadiah ke, bagi barang, mesti kita happy. Begitu juga dengan apa yang penerima manfaat kita rasalah, terutama kepada mereka yang dia tak jangka langsung dia akan dapat daging korban pada tahun tersebut.
Mungkin ini adalah kata jawapan kepada doa-doa ibu-ibu atau ayah-ayah kita yang dekat sana, yang mungkin beberapa hari lalu dia doa, mungkin beberapa bulan, beberapa minggu yang lalu dia doa, ya Allah teringin sangat nak rasa daging kurban. Dan tindakan kita yang kita ambil pada hari ini dengan kita mendaftar, mungkin itulah juga gerakan hati daripada yang Allah beri pada kita untuk kita bantu orang-orang yang berdoa tadi. Kan? Jadi saya nak bawa sikit perkongsian kita di Afrika Selatan. So join saya, bersama saya kita bayangkan dekat Afrika Selatan di satu kawasan di Johannesburg. So ada seorang ibu tunggal ni bernama Mariamu. Beliau ni mempunyai 2 orang anak. So kematian suami dan sebagainya lah. So 2 orang anak dan beliau sendiri mempunyai penyakit kencing manis. So kita tahu kencing manis ni kena jaga, orang kata dia punya rawatan sangat tinggi dan kena jagalah pemakanan dan sebagainya. Jadi 2 orang anak ni dia tak dapat bekerja sejak pandemik COVID 2020 ni, dia tak dapat bekerja. Kesan daripada global ekonomi tadi kan. So bila tak dapat kerja, mereka pula 3 beranak dan sebagainya. Apa yang diorang buat adalah dia kadang-kadang anak perempuan dia ni berumur 18 tahun yang sulung, anak perempuan dia ni terpaksa keluar cari jalan. Bila dia dengar ada saja orang kata ada sini-sini boleh daftar, orang kata kalau nak bantuan makanan datang sini daftar nama kan. Jadi dia pergi, dia cari sampai macam tu sekali ikhtiar keluarganya untuk dapatkan makanan lah. So selebihnya memang diharapkan bantuan dari NGO ataupun rakan dan jiran terdekat untuk bantu keluarga ni. Jadi bagi Mariamu sendiri, bila datangnya Hari Raya Aidil Adha tu, dia kata ini adalah hari untuk anak-anak dia. Hari untuk anak-anak dia dapat daging kurban tu, untuk dia dapat rasa feeling macam keluarga lain yang dapat rasa makan daging kurban di pagi hari raya. Macam tu. Bagi dia tak dapat makan tak apa, tapi anak-anak dia yang 2 orang tu dapat rasa. Sebab bagi mereka setahun sekali memang susah lah nak dapat. Ayam pun jarang-jarang dapat, betah lagi daging kurban kan. Jadi bila kita bagi dekat Mariamu dan keluarga dia pada tahun lepas, program kurban tahun lepas, so alhamdulillah dia punya daging macam saya baca kat tadi, so satu keluarga dapat dalam 4 kg, alhamdulillah banyak kan. Jadi boleh sustain sampai beberapa minggu untuk keluarga tersebut. So ini antara secebis je kisah, banyak lagi 1,001 juta kisah lagi dekat luar sana. Kita boleh bayangkan macam mana impak kita punya bantuan tu kepada mereka, insya-Allah. Dia orang pun akan berjimat cermat sedikit-sedikit nak makan tu kan, supaya dapat menikmati betul-betul apa yang disumbangkan oleh kita menerusi ibadah korban yang disampaikan oleh Islamic Relief Malaysia ke lokasi-lokasi seluruh dunia, termasuk dalam negara kita Malaysia pun kita santuni para penerima manfaat juga. Baik, jadi kalau nak ikuti program rezeki korban Islamic Relief Malaysia, layari islamic-relief.org.my ataupun dah lalu lalang lama dah bawah ni nombor 89263434 pejabat ataupun WhatsApp kita 0196379788. Ya, dan mungkin di ujung ni juga mungkin Sisbah dan juga Sisaf nak kongsikan juga ataupun nak bagi pesanan kepada pendengar di luar sana tu. Silakan. Thank you untuk pendengar kita. Sisbah silakan mula dulu. Okey, saya untuk sesi yang akhir ni saya sangat berterima kasih lah, alhamdulillah. Tak sangka walaupun COVID tapi dapat sambutan hangat daripada masyarakat Malaysia, alhamdulillah, memang tak sangka. So kita punya parts pun habis awal, so memang tak dijangka jugalah. So insya-Allah kami akan terus daripada Islamic Relief akan terus cuba berusaha, doakan kami agar kami boleh terus membantu orang di luar sana yang sangat memerlukan insya-Allah. So itu saja daripada saya. Sizaf mungkin akan tambah insya-Allah. Okay, insya-Allah. Tadi Brother Pian pun ada sebut. Okay, ringkas saja dari saya, insya-Allah. Jadilah orang yang bahagia dengan membahagikan orang lain. Bagaimana? Dengan cara kita memperbanyakkan memberi. Jadi memberilah sebanyak mungkin tanpa mengharapkan balasan, insya-Allah. Kita akan rasa bahagia dan kita akan rasa lapang. InsyaAllah. Kan insyaAllah. Pasti doa-doa kita saling mendoakan lah kan. Mereka pun mendoakan kita yang menderma, kita pun doakan mereka supaya dapat menikmati, merasai kebahagiaan itu bersama-sama. Terima kasih Sisbah, Sisaf untuk perkongsian hari ini. Terima kasih juga. InsyaAllah semoga semuanya bahagia berkorban dan bahagia bila memberi, insyaAllah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Jadi perkongsian kita untuk Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini. Kita menutup try untuk Warna Pagi edisi hari Isnin 12 Julai 2021. Dan Pian, kan ada takut pada sesuatu tak Pian? Takut apa? Tak kisah macam takut takut pada remote. Allah. Dah, tapi selepas ini Ustaz Amin kita akan mengupas tentang topik spesifik fobia yang berkaitan kepada sesuatu yang bakal dibawakan bersama dengan Yati Paradi untuk aspirasi 10 sahaja. Angkatlah fobia. Fobia tu memang saya suka tempat sempit.
Yang ni kuanti luas lah. Alhamdulillah. Luas. Okey, dan seterusnya anda akan bersama hati untuk aspirasi 10.1 dan untuk Warna Pagi kita jumpa lagi esok, okey? InsyaAllah jumpa esok. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi